Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah alaina fi qulubina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama pada pagi ini masih lagi diberikan kita ruang dan peluang dengan baki umur yang ada, sama-sama dapat kita menunaikan solat subuh secara berjemaah dan sama-sama dapat kita duduk di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung kembali bagi membicarakan ataupun mengambil manfaat daripada kitab hadis 40 Imam Nawawi rahimallahu taala ataupun matan Arba'in Nawawi, yang mana kita sambung pada hadis yang ke-16. Ini tajuk seterusnya, jangan marah bagimu syurga. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab, rawahu al-Bukhari. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa seorang lelaki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah wasiat kepadaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan marah. Lelaki tersebut mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad, bab amaran daripada bersifat marah. Yang mana kepentingan hadis ini, Al-Jardani telah berkata hadis ini mempunyai pengertian yang besar. Ia merupakan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringkas tetapi mengandungi pengertian yang padat kerana ia menghimpunkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi pagi ini kita masuk pada hadis yang ke-16. Satu hadis yang pendek. Kalau tak hafal panjang itu pun kita ingat la taghdab, jangan marah. Yakni satu nasihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya meninggalkan salah satu sifat yang boleh membawa keburukan dunia dan akhirat kalau dilakukan, yakni dengan sifat marah. Yang mana kandungan daripada hadis ini, yang pertama akhlak Muslim, yakni orang Islam mestilah berakhlak dengan akhlak Islamiah, mesti berakhlak dengan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis yang lain, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah aku ini dibangkitkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada dasarnya setiap kaum dan bangsa ada nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri mereka. Contohnya orang Arab, tuan-tuan. Orang Arab ada juga nilai-nilai kebaikan. Walaupun kita maklum dalam bacaan kita berkenaan dengan sejarah bangsa Arab sebelum kedatangan Islam pun ada juga nilai-nilai yang tak baik.
seperti berjudi, minum arak, menyembah berhala, perempuan dan sebagainya. Tetapi dalam nilai-nilai buruk yang berlaku dalam masyarakat, ada juga nilai-nilai kebaikan yang mereka lakukan. Antaranya apa? Iaitu sangat memuliakan tetamu. Ini bab orang Arab, tuan-tuan. Sehingga kalau tetamu tu datang dengan berniat jahat, orang dulu, zaman dululah, ini cerita orang Arab dulu. Bangsa Arab ni dia bangsa berani berdepan, bergaduh-gaduh betul-betul depan-depan. Dia tak main belakang-belakang. Belakang maksudnya sihir ke apa, tidak. Dia akan berdepan. Ini orang Arab. Jadi terkadang kan, seseorang itu dia ingin membunuh ataupun mengupah orang lain membunuh. Maka si pembunuh tu datang, dilayan dengan layanan yang baik, 3 hari 3 malam, bagi makan, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian baru ditanya, apa hajat kamu? Maksudnya mereka sangat-sangat memuliakan tetamu, walaupun tetamu yang datang itu daripada musuh, tuan-tuan. Ini nilai-nilai baik yang ada dalam bangsa Arab pada ketika itu, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala utuskan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat lebih lagi darjat manusia dengan mengajarkan manusia tentang tata cara hidup, akhlak yang mulia, tuan-tuan. Nabi SAW hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah, yang sebelum itu dipanggil dengan kota Yathrib. Madinah ini dulu ada 2 kaum yang besar ataupun suku yang besar, iaitu Aus dan Khazraj. Dan 2 kaum ini hampir 100 tahun, tuan-tuan, berbalah, bergaduh, berperang antara satu dengan lain. Kalau hari ini kita tengok, tuan-tuan, negara Arab, tuan-tuan, contoh Palestin, mereka diserang oleh Israel yang bukan daripada sama bangsa dengan dia, bahkan berlainan agama. Tetapi orang Arab lain berpeluk tubuh buat bodoh, tuan-tuan. Itu bukan satu benda yang pelik, kerana sifat asabiah, kerana sifat keakuan, kekauman dia sendiri itu kuat antara satu dengan lain. Mereka kata, akulah kau, kaum aku, kaum kau, tuan-tuan. Sebenarnya itu bukanlah sekadar orang Arab, bahkan dalam bangsa kita dulu pun sama je, tuan-tuan. Rumpun Nusantara ni semua orang panggil Melayu, tapi ada Melayu yang suku dia Jawa, ada Bugis, ada Mendeleng, ada Banjar dan sebagainya, tuan-tuan. Zaman tuan-tuan dululah, mungkin kita kata bawah 1930, tuan-tuan. Sebelum 1930, suku-suku ni, tuan-tuan, datang sini hijrah, langsung tak erti cakap Melayu, tuan-tuan. Orang Jawa dengan Jawanya je, orang Banjar dengan Banjarnya je, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, kita disatukan dengan pegangan akidah yang sama, belajar menghormati antara satu kaum dengan kaum yang lain, satu suku dengan suku yang lain, satu budaya dengan budaya yang lain, bahasa dengan bahasa yang lain. Akhirnya walaupun kita ni orang Melayu suku yang berbeza, tetapi kita satu hati, kita boleh cakap satu bahasa, kita kasih mengasihi antara satu dengan yang lain. Tapi itu tak ada pada orang Arab dahulu, tuan-tuan. Punca pergaduhan Aus dan Khazraj ni antaranya apa, tuan-tuan? Lumba kuda kalah, tuan-tuan. Orang Arab sampai hari ni bukan kuda je lumba, unta lumba, anjing pun dia lumba, tuan-tuan. Itu bangsa dia lah, dia suka begitu, budaya dia. Bila pinangan ditolak, gaduh, tuan-tuan, berperang, tuan-tuan, berbunuhan. Berperang tu, tuan-tuan faham lah kan, satu suku yang besar berperang dengan suku yang lain, sebab benda-benda yang remeh-temeh ni, tuan-tuan. Benda-benda yang remeh-temeh. Ketika musyrikin Quraisy sebelum daripada hijrah Nabi SAW, mereka merancang untuk nak bunuh Nabi. Mereka berkumpul di Dar Nadwa, mesyuarat. Idea nak bunuh Nabi ni dah ada, tapi masing-masing takut nak laksanakan. Kerana apa? Mereka kata, nanti kalau kami bunuh Muhammad ini, nanti kaum keluarga dia, kerabat dia, suku dia akan datang berperang dengan kami. Kami suku kecil. Akhirnya berlakulah setiap suku ataupun kerabat, keluarga yang ada di Mekah tu hantar wakil seorang pemuda duk pergi ke pengumuman Nabi. Jadi kalau Nabi ni terbunuh, Muhammad, dia kata ketika tu Muhammad ni terbunuh, masing-masing bertanggungjawab. Jadi tak adalah gaduh antara kita. Tuan-tuan. Ini bangsa Arab zaman tu, tuan-tuan.
Ini bangsa Arab zaman tu. Jadi salah satu sebab Allah Ta'ala utuskan baginda Nabi Muhammad SAW untuk menyebarluaskan, selain daripada mempelajari berkenaan dengan akidah dan syariat, mempelajari juga berkenaan dengan akhlak manusia. Yang mana Muslim adalah insan yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, lemah lembut, malu, tawaduk, kasih sayang kepada manusia. Kemudian wujudnya tanda-tanda kelakian yang sejati, seperti menanggung. Jangan salah faham kelakian tu tuan-tuan. Yang ni lelaki yang, kalau kita kata hari ni bahasa Inggeris, gentleman lah. Lelaki yang bertanggungjawab, kan? Tidak menyakiti manusia, memberikan keampunan ketika mampu untuk membalasnya, sabar atas kesusahan, menahan marah ketika orang lain melakukan kesalahan terhadap dirinya, tuan-tuan. Bermanis muka dalam semua keadaan. Inilah wasiat yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah memberikan nasihat yang ringkas, kan, dengan menggunakan ungkapan yang mudah, tuan-tuan, la taghdab, tetapi terhimpun di dalamnya segala kebaikan yang menghalang segala kejahatan dunia dan akhirat. Yakni dengan kalimah la taghdab, jangan marah, tuan-tuan. Lazimnya Islam bukanlah kata tak boleh marah. Ada masa, saat dan ketika perlu marah, yang ni perlu kepada ketegasan. Kalau perang tak jadi marah, tuan-tuan, tak berani, bukan tak berani, tak jadi perang lah, tuan-tuan. Jadi perang tu dalam keadaan marah. Marah kerana apa? Marah kerana Allah. Maksudnya berperang tu kita benci dengan musuh kita tu, bencinya kerana Allah, bukan individu tu ataupun dengan sikap dia, tapi kerana Allah. Contoh. Jadi secara umumnya janganlah marah dalam kehidupan kita, tetapi ada saat, masa dan ketika kita perlu kepada marah, kan? Kita lihat agama kita dihina, kan? Kita lihat agama kita dihina, maka kita kena bangkit, kena mempertahankan agama kita. Saya bagi contoh mudah, tuan-tuan. Ini harapan kita semualah, insya-Allah, dalam negara kita, tuan-tuan. Kita mengharapkan perundangan Islam ini diangkat tinggi dalam perundangan yang ada dalam negara kita ni, tuan-tuan. Yang ni undang-undang Islam. Bukan nak cerita potong tangan dulu, rejam sampai mati, rotan 100 kali, tuan-tuan. Kita nak cerita apa yang ada ni dulu. Kalau tuan-tuan perasan, dalam beberapa bulan yang lepas ada satu isu, satu kes di Pahang. Ini cerita orang asli, tuan-tuan. Isterinya dah masuk Islam, kemudian difasahkan, kan? Suaminya, bekas suaminya masih belum Islam. Kemudian ada seorang anak perempuan dalam 8-9 tahun. Maksudnya dah besar lah, dah ada akal, tuan-tuan. Bekas isteri yang Islam ni bawa kes hak penjagaan anak ke mahkamah syariah, dapat tuntutan, dapat jaga anak dia, anak perempuan. Jadi anak perempuan pun dididik hidup dengan cara Islam. Budak kecil pun pandai pakai tudung, kan? Dia happy, gembira duduk dengan maknya. Tetapi bapaknya, kan, buat tuntutan setelah kalah kes di mahkamah syariah. Dia buat tuntutan di mahkamah sivil. Mahkamah sivil ni lawan bagi mahkamah syariah lah, kan? Mahkamah Magistrate, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Persekutuan, kan? Dan dia menang kes di mahkamah sivil, tuan-tuan. Menang kes di mahkamah sivil. Jadi kita kena faham, dalam negara kita ni, apa-apa sahaja keputusan di mahkamah sivil boleh membatalkan keputusan yang berada di mahkamah syariah, tuan-tuan. Ini satu benda yang tak seronok lah kita dengar, tuan-tuan. Ini bukan isu Islam, bukan Islam, tuan-tuan. Kalau buat undang-undang Islam tapi tak diperkasakan, tak ada nilai, tuan-tuan, baik tak adalah, senang cerita, mudah faham gitu. Ada orang dia cakap gini, dia kata adalah, walaupun tak sehebat undang-undang sivil, janji ada. Islam ni bukan janji ada. Kau buat begitu, dah dibuat begitu, tapi tak diletakkan tarafnya, kedudukannya pada kedudukan yang sepatutnya,
Ini seolah-olah kita buat dan kita hina agama kita sendiri, tuan-tuan. Ini saya nampak satu bentuk penghinaan kepada agama Islam, penghinaan kepada perundangan Islam, tuan-tuan. Hakim kita dah buat keputusan dengan bijaksana, dengan panduan daripada syarak, kan? Keputusannya terkadang keputusan yang memenangkan dua-dua pihak, tuan-tuan. Keputusan yang adil. Tetapi dinafikan keputusan itu dengan keputusan daripada mahkamah sivil. Mahkamah sivil mungkinlah hakim-hakim yang Muslim, yang Islam, dia fahamlah. Mungkin dia boleh jawab dalam penghakiman dia kata mahkamah sivil tidak mencampuri urusan mahkamah syariah. Jadi kembali keputusan kepada mahkamah syariah. Itu mungkin hakim orang Islam. Tapi kita maklumkan dalam mahkamah sivil ada juga hakim-hakim non-Muslim. Kita tak boleh nak kata macam mana dia hina Islam, dia tak nak Islam. Dia bukan Islam, memang dia tak beramal dengan Islam. Yang kedua, dia bukan Islam, maka dia tak faham apa itu tentang perundangan Islam. Akhirnya dia buat keputusan yang keputusan itu langsung kita kata tak adil, bahkan keputusan yang merendahkan, yang seolah-olah merendahkan status mahkamah syariah dalam negara, tuan-tuan. Ni semalam pilihan raya, tuan-tuan, pilihan raya negeri. Saya bukan nak cerita pilihan raya, tapi saya nak sebut gini, mudah-mudahan yang terlantik, yang dilantik ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan hidayah, bukan sekadar memenuhkan kocek-kocek mereka dengan allowance yang mereka dapat, tetapi dalam masa yang sama mempertabatkan Islam dalam negara kita ni, tuan-tuan. Seminggu, 2 minggu kan, tuan-tuan, 14 hari ke 10 hari dia orang kempen. Berkempen untuk dapat kerja, tuan-tuan. Kita bagi kerja kat dia, tuan-tuan. Mudah-mudahan jadi pemimpin yang baik lah, umum, tuan-tuan, tak kira siapa-siapa lah. Itu contoh, tuan-tuan. Banyak lagi sebenarnya contoh-contoh kes-kes yang lalu berkenaan dengan mahkamah syariah ni, tuan-tuan. Sedih. Kalau nak buatlah betul-betul. Tak payah cerita dulu nak hudud apa. Yang benda ada sekarang ni perkasakan dahulu sebelum kita pergi yang lebih jauh. Jadi kita kembali. Maka Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya menyempurnakan akhlak manusia. Bahkan pernah ditanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha berkenaan dengan akhlak baginda Rasulullah, yakni suaminya. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Hulukuhu sallallahu alaihi wasallam al-Quran. yakni akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Jadi kita nak berakhlak dengan akhlak yang baik. Kerana Islam ini tuan-tuan secara umumnya lah ada 3 komponen besar dalam agama Islam ini. Yang pertamanya tentang akidah, yakni kepercayaan, keimanan kita. Itu pertama, sangat-sangat penting. Hari ini tuan-tuan, macam-macam serangan-serangan akidah kepada umat Islam. Kan ada satu kumpulan, saya pun tak ingat nama tuan-tuan, sekarang mereka ni banyak dah lari ke New Zealand. Mereka mendakwa Allah tu Muhammad, Muhammad itu Allah. Ini ajaran yang sesat tuan-tuan, lagi menyesatkan. Rasa kalau benar buat apa nak lari pergi sampai New Zealand. Lari, kemudian kerajaan kita berhubung dengan Interpol untuk bawa balik mereka ke Malaysia untuk didakwa tuan-tuan. Ni satu ajaran sesat. Banyak tersebar videonya di media sosial, mengatakan Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Ini ajaran yang sesat, akidah yang sesat, lagi menyesatkan tuan-tuan. Jadi akidah ni sangat-sangat penting. Kemudian yang kedua berkenaan dengan syariat Islam. Berkenaan dengan syariat Islam, ibadahlah, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, haji dan nikah kahwin dan sebagainya. Itu berkenaan dengan ibadah. Yang ketiga disebut dengan ihsan, ataupun tasawuf, ataupun akhlak. Jadi 3 komponen ni sangat penting, sehingga dikatakan oleh
Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kan, man tafaqaha wa lam tasawwafa tafassaqa. Kata Sayyidina Umar, barang siapa yang dia faqih, alim, tetapi dia orang yang fasik, yang tak beramal kan, man tafaqaha wa lam tasawwafa, yakni barang siapa yang dia faqih, dia alim, tetapi dia tak berakhlak, maka dia ditakuti masuk daripada kalangan orang-orang fasik. Yakni apa dia? Dari segi agamanya bagus, ibadahnya bagus, tetapi hubungan dia dengan manusia, contohnya cara dia berkata-kata, berbicara kan, selalu suudzon dengan orang, sangka buruk dengan orang, akhlaknya bukan dengan akhlak yang mulia, maka masuk daripada kalangan orang-orang fasik. Hati-hati. Bukan sekadar kita kata aku sembahyang 5 waktu dah cukup, tak. Hubungan dengan Allah kita jaga, hubungan dengan sesama manusia pun kita jaga. Tu terkadang-kadang ini nasihat untuk kita semua. Alhamdulillah kita datang surau ni, kita dapat sembahyang, kita dapat duduk majlis ilmu. Ya betul ada orang yang dia rugi tuan-tuan, dia tak dapat datang. Tapi bagaimana kita nak berhadapan dengan mereka ni? Jangan kita kata engkau ni semua tak boleh pakai, jadi tak datang surau punya orang. Jangan cakap macam tu, kecil hati tuan-tuan. Tu pentingnya dengan akhlak mulia. Bila akhlak mulia, kerana Nabi SAW ini ramai terpesona dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kerana keindahan akhlak Nabi SAW. Kena pujuk lah, kena pujuk. Contoh hari Jumaat kan ramai orang datang tuan-tuan. Bukan sekadar orang section 20 orang yang kerja-kerja di sini, di sekitar pusat perindustrian yang ada di sini, sembahyang Jumaat di sini. Ambil kesempatan pujuk sembahyang berjemaah. Sembahyang Jumaat dah datang, alhamdulillah, pujuk. Tuan-tuan mengambil kesempatan hari Jumaat ni kan, kami merayu, mengajak, memujuk tuan-tuan. Guna perkataan-perkataan yang sentimental sikit lah kan. Kita ni dah tak lama dah tuan-tuan, esok lusa kita dah tak ada. Jadi apa bekal yang kita nak bawa ke sana? Duit kita KWSP tak cukup nak bawa sana, tak pakai pun kan. Jadi apa kita nak bawa ke sana? Cukup-cukuplah apa yang dah berlaku kan. Kita mohon taubat pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, dan kita jadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang lebih baik pada masa akan datang. Orang lelaki kena selalu sembahyang berjemaah di masjid surau, contohlah sebut gitu. Pujuk tuan-tuan, guna nada yang baik kan. InsyaAllah tuan-tuan, ada orang ni kadang-kadang dia ni nak berubah, tak reti nak berubah, tapi bila ada orang mula sebut, mengajak, akhirnya dia tak segan tuan-tuan, dia datang. Ini saya sebut realiti hari ni tuan-tuan. Realiti hari ni. Kenapa saya sebut gitu tuan-tuan? Kalau tuan-tuan lah, zaman tuan-tuan ni yang umur 50 dan ke atas, zaman dulu mana ada sekolah SRA? Sekolah SRA tak ada tuan-tuan kan? Sekolah rendah agama ataupun kafa. Maksudnya dari segi asas agama, tuan-tuan belajar, mungkin belajar di masjid surau lah banyak. Sekolah dulu orang bangga sekolah orang putih je tuan-tuan. Sikit-sikit sebut sekolah orang putih, orang putih. Apa manfaat daripada sekolah orang putih? Sampai hari ni cakap bahasa Inggeris pun tak reti. Sama je tuan-tuan kan? Tak jadi orang putih, tetap orang Melayu kan? Jadi sistem pendidikan zaman tu, zaman sebelum daripada merdeka kan tuan-tuan, ataupun awal-awal selepas kemerdekaan kan, bukan penekanannya tentang pendidikan agama. Jadi akhirnya bila nak berubah tuan-tuan, ni zaman ni nak berubah, dah masuk umur 50, dah fikir aku dah kena jadi orang baik, kena pergi sembahyang berjemaah apa semua, dia terpinga-pinga, apa aku nak buat untuk berubah, macam mana nak buat ni, nak masuk pintu surau ni nak kena masuk pintu nombor berapa. Sampai susah, memang susah tuan-tuan, kerana dia tak ada asas daripada kecil. Bila dia nak berubah, dia tak tahu hala tujuannya macam mana. Itu yang susah tuan-tuan. Dia beza generasi saya dan seterusnya kan? Kami ni ada sekolah SRA, sekolah kafa,
kan, majoriti anak-anak orang Melayu Islam memang akan sekolah tu, pagi sekolah, petang sekolah, memang letih lah, penat. Tapi dalam perjalanan hidup tu kadang-kadang dia jadi gelong, jadi tak betul. Bila sampai satu masa umur 40, umur 50, bila fikir nak berubah, dia tahu, wah aku ni dah teruk dah gelong ni kan, dah tersasar jauh dah, aku kena berubah. Jadi dia tahu, oh, aku kena jadi orang Islam yang baik, kena datang sembahyang berjemaah, oh, dia pergi masjid apa semua. Dia tahu sebab dia ada asasnya. Itu beza dia, tuan-tuan. Beza dia. Itu pun ramai lagi lah gelong tak betul-betul lagi kan. Jadi maksud apa yang saya nak sebutkan ni, tuan-tuan, kan, kena belajarlah, perbaiki, tuan-tuan. Belajar dan terus belajar, supaya kan, dengan sebab kita menuntut ilmu tu, kita ada guide panduan macam mana untuk kita perbetulkan, khususnya berkenaan dengan akhlak kita, tuan-tuan. Itu sebab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sebut akhlak Nabi SAW ni, suaminya itu dengan akhlak Al-Quran, tuan-tuan. Jadi tadi saya sebut, tuan-tuan, siapa yang faqih, yang alim tapi tak ada tasawufnya, dia orang fasik. Yang lain pula disebutkan man tasawwafa wa lam tafaqaha tazandaqa. Siapa yang bertasawuf, yang akhlaknya bagus tetapi dia tak ibadah, dia bukan orang alim kan, sembahyang pun tak, cakap baik manis kan, nampak akhlaknya bagus, bermuka bersenyum dengan senyuman manis, tetapi bukan jenis ibadah, takut masuk daripada kalangan orang-orang zindik, tuan-tuan. Orang yang benar mesti dua-dua perkara ni ada dalam diri dia. Maksudnya orang yang faqih, beramal dengan ilmu yang dia pelajari, ibadahnya dijaga, dan dalam masa yang sama orang yang bertasawuf ataupun orang yang berakhlak dengan akhlak mulia. Jadi nak dapat macam mana? Dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi. Al-Quran ni secara umumnya lah, ada ayat-ayat berkenaan dengan ayat hukum, itu serah pada alim ulama' lah. Kita baca tak tahu macam mana nak ekstrak hukum daripada ayat Al-Quran itu, biar ulama' selesaikan. Okay. Ada ayat-ayat yang menceritakan tentang kisah-kisah orang terdahulu kan? Ada kisah yang baik, kisah para nabi, rasul, kisah orang-orang soleh terdahulu, contohnya Luqmanul Hakim dan sebagainya. Kisah-kisah yang boleh kita jadikan pengajaran, boleh kita jadikan panduan untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Dan surah Luqman kan, kisah berkenaan dengan Luqman ini, bagaimana beliau tarbiyah, mendidik anak-anak beliau. Jadi kita jadikan panduan. Ada juga kisah-kisah orang-orang yang Allah Ta'ala murka, Qarun, Fir'aun, macam-macam lagi lah dalam Quran ni, tuan-tuan, yang kita jadikan sebagai peringatan untuk diri kita supaya jangan jadi perangai orang yang Allah Ta'ala murka ni. Ini tak perlu kepada penjelasan yang mendalam. Secara umumnya kita baca terjemahan ataupun tafsirnya, kita sudah memahami apa kehendak daripada Allah Ta'ala, daripada firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Allah Ta'ala nak kita jadi orang yang macam mana? Allah Ta'ala nak kita jangan jadi orang yang macam mana? Itu semua boleh kita faham secara mudah daripada Al-Quranul Karim. Kemudian daripada hadis-hadis Nabi SAW, contohkan hadis yang kita baca ini dalam kitab Adabul Mufrad, satu kitab yang disusun oleh Imam Bukhari rahimallahu ta'ala, yang disusunkan tentang adab-adab ataupun akhlak-akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kitab Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan tentang sosok peribadi baginda Nabi, termasuk juga akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis-hadis. Kemudian kita membaca juga sirah Nabi, membaca sirah para sahabat Nabi, para alim ulama terdahulu, mempelajari berkenaan dengan akhlak-akhlak mereka daripada kalangan orang-orang yang terdahulu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti dulu di sini. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya kongsikan pada pagi ini, sedikit sebanyak
jadi panduan untuk kita bersama, dan mudah-mudahan kita dapat amalkan, dan mudah-mudahan amal soleh kita diganjari dengan ganjaran yang besar, dan akhirnya mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kuliah kita pada pagi ni, sikitlah satu kempen daripada saya, tapi bukan kempen pilihan raya tuan-tuan. Pilihan raya dah lepas dah semalam. Kadang-kadang naik rimah tuan-tuan, menyampah juga tengok banyak sangat bendera politik ni tuan-tuan. Kempen-kempenkanlah tukar daripada bendera parti ni kepada bendera Malaysia. Ni kita dah tengah bulan tuan-tuan, bulan Ogos, bulan kemerdekaan kan? Salah satu bentuk tanda kasih cinta kita pada negara kan, kibarkanlah kan jalur gemilang. Minta maaf saya sebut, walaupun agak sensitif, mungkin orang marah dengan saya dan sebagainya tuan-tuan, tapi inilah realiti hari ni tuan-tuan kan. Saya sedih tuan-tuan kan, kita lantik orang untuk bantu urusan negara, urusan negeri, orang politik kan, jadi YB dan sebagainya kan. Mulut mereka saya tak tahu, dia tak pernah cerita mengajak kepada cinta negara tuan-tuan. Macam mana orang yang tak ada perasaan jiwa begitu, dia nak jaga negara ni, saya rasa tak boleh percaya tuan-tuan. Bukan anti kepada parti politik ataupun politik, tidak. Ceramah cerita orang tu, cerita orang ni macam-macam. Ini kita bulan kemerdekaan, buatlah kempen sikit kan, ajak kibarkan jalur gemilang bendera tuan-tuan. Saya boleh cadangkan pada pihak surau, mungkin boleh jadi contoh pada masyarakat di Seksyen 20 ni. Hari Jumaat belilah bendera yang RM1 tu tuan, boleh lekat kat kereta tu, kat motor tu kan. Beli dalam 200, buat pengumuman. Hari ni pihak surau akan mengedarkan bendera sempena kan, bulan kemerdekaan, contohlah kan. Yang kat rumah-rumah ni belilah RM10 tuan-tuan, RM10 kan. Tuan-tuan makan KFC, makan McDonald puluh-puluh ringgit, makan kedai Tom Yum sampai beratus boleh, takkan bendera RM10 tu boleh beli. Kerana orang tanya, ustaz nak beli kat mana? Saya bagi tahu jangan tak belilah. Pergi kedai stationery tuan-tuan, kedai alat tulis, confirm ada bendera, saiz berapa tuan-tuan minta je. Pergi kedai hardware, beli batang pipe tuan-tuan, tuan-tuan jadikan tiang, ikat kat rumah, kat gate tuan-tuan, bendera Malaysia. Yang besar lah sikit, jangan kecil-kecil. Kereta kecil lah tuan-tuan kan. Bendera besar sikit. Nanti sampai habis 16 September kan hari Malaysia, habis turunkan balik, simpan, tahun depan pasang balik. Tuan-tuan, ni kena ada sifat patriotik tuan-tuan. Khususnya kita orang Islam kan. Cinta kepada negara ni ciri orang beriman tuan-tuan. Hubbul watan nisful iman kan. Cinta pada negara ni ciri daripada kalangan orang beriman tuan-tuan. Ni saya kempen. Mungkin kat surau pun boleh letak, carilah mana-mana tempat gantung, cari bendera yang bagus-bagus sikit. Nanti dah habis, basuh, simpan, tahun depan boleh pakai lagi. Tuan-tuan, dulu tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat perasaan dulu, dalam 15 tahun dulu kalau tahun baru, kalau apa ni, Allahumma salli alaihi, sambutan Aidul Fitri, habis kat tiang-tiang lampu semua ada ketupat tuan-tuan. Ketupat besar tu lah yang lampu tu kan, dulu kan. Itu kerja majlis pemandaran lah kan, ataupun majlis bandaraya, pasang lampu tu. Saya pernah ada seorang kat taman saya tuan-tuan, dia jual lampu kelip-kelip, lampu cantik tu lah kan. Adalah ketupat besar tu kan. Saya tanya dengan dia, saya nak beli boleh ke? Dia tak boleh kan. Dia tak kenal saya ustaz, dia kata tak boleh. Ini lampu ni lampu MBSA dulu, saya kerja MBSA, saya simpan buat kenangan. kan. Kalau tahun baru Cina tengok kat jalan semua tanglung kan. Itu taklah penting tuan-tuan, tapi maksudnya ada bajet untuk benda tu. Kalau bulan kemerdekaan tuan-tuan, bendera je mana-mana kan. Sekarang tuan-tuan, cukai semua naik kan. Kita bayar cukai, pasanglah sikit bendera kan.
supaya nampak meriah sambutan kemerdekaan, tuan-tuan. Ini nak merdeka, tuan-tuan, nampak macam tak ada apalah, kan? Jadi saya kempen gitulah. Kita tunjukkanlah kecintaan kita pada negara kita ni. Mudah-mudahan, kan, dengan sebab musabab itu jadi bertambah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi saya minta maaf, saya bukan kempen politik, saya kempen berkenaan dengan kibar jalur gemilang. Jadi kita tutup majlis kita dengan bacaan doa dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika wal qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah cahaya hidayah dalam hati kami seperti mana cahaya matahari dan bulanmu selama-lamanya dalam kerahmatan, keberkatan dan pengampunanmu ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.